Alhamdulillah kita sambung balik perbincangan. Tadi ayat yang saya cakap pasal apa nama tu? Pasal infak harta tu tadi ya, ayat surah Al-Baqarah 261. Boleh refer lah ya. Okey, tajuk pertama tentang Palestin ni di Olomouc meminta saya membincangkan sedikit tentang kesan revolusi Timur Tengah ke atas Palestin. Nak tahu apa benda, mungkin kita kena tengok peta dunia lah ya, yang di mana Palestin dan di mana Egypt, Jordan, Syria, Saudi and so on, and Gaza. So sebenarnya kita bila menceritakan tentang isu Palestin ni, dulu dia kata occupied Palestinian territories, tapi sekarang dia panggil disputed Palestinian territories. Jadi kita saya nak bawa satu fenomena ya, di mana dunia ni kadang-kadang dia boleh menggunakan beberapa istilah-istilah untuk mengkaburi kita. Satunya, kalau occupied Palestinian territory ni, dia tahu who is being occupied and who is the occupier. Tapi kalau disputed territories, dua-dua ada hak untuk merampasnya. Supa juga kalau cerita kita dengar pasal Syirat Ghalib, tahu siapa? Askar yang ditawan. Askar selalunya kita kata tawan kan, bukan colik ya, tapi dia panggil dicolik. Itu satu lagi terminologi yang digunakan untuk mendapat simpati dan sebagainya. So bila kita baca cerita-cerita, kena pandai analyse apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Itu satu poin lah. Jadi saya nak bawa cerita, mungkin some of you pernah tengoklah gambar ni ya. Dia ada benda tu. Macam mana nak off benda tu ni? Macam tak boleh ya? Memang tak boleh? Okey. Kalau dulu ya, you tengok world map yang pada tahun 1946 ke sebelum pada tu, you akan nampak Palestin. Dia punya gambar rajah macam rhomboid macam tu kan. Tapi kalau kita tengok tahun 2000, Palestin tu telah dihapuskan daripada peta dunia. Tinggallah the Gaza Strip kecil itu, dan juga West Bank yang bertumpuk-tumpuk. Dia tak ada satu negara ya, tak ada satu negara, bertumpuk-tumpuk. Jadi kita tengok daripada 1946 sampai 2000, negara Palestin tu semakin hancur. Sampailah sekarang, selepas Oslo Treaty in 2003, di mana daripada 100% in 1946, tinggal 8% sahaja yang diberi kepada Palestinian National Authority. Itu pun kawasannya bertumpuk-tumpuk. Jadi macam mana nak govern? You tell me. So this is what is happening now. Jadi bila kita nak cakap pasal Timur Tengah ni, apa kesan kepada Palestin, beberapa perkara kita kena tanya ya. Pendirian Mesir lah. Yang importantnya sekali is Mesir lah, because Mesir tu dia ada Rafah border, is the gateway to go into Gaza. Ya. Beberapa pendirian lah Mesir dalam isu Palestin. Beberapa memang tak boleh. Beberapa persoalan, mungkin sebab mixer kecil kan tak boleh. Okey. Okey. Kenapa kita pun tak faham ya? Kenapa Mesir ni dia menutup sempadan di Rafah? Saya nak cerita pasal bila saya pergi Kosova dulu kan.
Orang Serbia ni apa dia buat? Dia pergi bakar semua sekolah-sekolah, library, peta dunia yang ada Kosovo. Macam tu juga Israel buat macam tu juga. Ialah maknanya Israel ni dia ambil ni, dia tukar ni kan. Tapi di Kosovo dulu ethnic cleansing dia is one to kill the Serb kill the Kosovars, majority are Muslim, and dia also hapuskan peta dunia supaya the new generation tak tahu dah ada Kosovo. Super juga macam Palestin sekarang. The new generation like this sekarang, kalau kita tanya ada Palestin, dia orang tak pernah dengar. Because kalau tengok peta dunia, tak ada Palestin. Yang ada Israel. Okay, back to beberapa soalan tadi. Kita pun pelik pasal Mesir menutup sepanjang Rafah ni. Padahal orang panggil Gaza ni is the world largest prison in the world, open prison. Tapi tak boleh masuk benda-benda yang keperluan dan tak boleh masuk. So why Mesir tutup? Dan mengapa Mesir menghalau bantuan kemanusiaan ke Gaza? Tu kita kena tahu ni pasal apa. Mengapa Mesir menutup laluan untuk rombong di Gaza? Mengapa Mesir tunduk kepada kehendak Israel? Masa kami pergi Gaza dulu, bila sampai dekat Gaza tu, dekat Rafah border tu, alhamdulillah masa tu kami sampai orang tak ramai dan diberi peluang untuk masuk. Tapi ada beberapa ramai orang pergi kat situ. Kali ni Mesir kata Rafah border tutup. Ikut suka dia lah. Dia nak tutup ke dia nak buka, ikut suka dia. No time schedule, no ada bila dia tengok ni, orang ni boleh masuk, orang ni tak boleh masuk. Siapa punya instruction? Adalah instruction dia. So kita ada beberapa persoalan. Untuk memahami ini, kita kena back to history. Kalau dulu-dulu kita belajar history, kita nyampah kan. Sebab history ni ada tarikh, kita kena ingat. Dan dibawa dan cerita history tu dengan tidak sebenarnya history is very important. Because kita should learn from history. Dan orang Islam tu, orang mukmin tu tidak patut boleh ular daripada lubang yang sama 2 kali. So we should learn from the history of what is happening. So sekarang ni pelajaran history ni sepatutnya kita diajar dengan attitude yang berbeza, bukan attitude macam dululah. Jadi latar belakangnya ialah selepas Israel ditubuhkan, Israel ni dia gaduh dengan Arab. Orang Arab nak mempertahankan negara dia, ya, orang Palestin, tetapi disokong oleh Amerika dan sebagainya. Orang Israel dapat majority of the land, iaitu dalam tahun 67. Dia dapat Sinai, dia dapat Golan Heights, dia dapat Jerusalem. Jadi apa sebabnya berlaku begitu? Berlakunya begitu disebabkan pada masa itu askar-askar orang Islam amat rendah tahap keimanan. 6 hari dia habis. Ya, kalau kita tengok Saidina Umar Al-Khattab, dia kata kepada tentera-tentera Islam, dia kata apa? Aku takut kau akan kalah dalam peperangan ini disebabkan dosa-dosa. Jadi dia suruh bertaubat dulu dan sebagainya. Dan kalau kita tengok General Tariq kan, bila dia nak perang dekat Gibraltar tu, dia pilih askar macam mana? Kan? Bila dia pilih askar, dia tanya siapa yang tak pernah tinggal semayang. Orang yang pernah tinggal semayang duduk. Lepas tu dia pilih lagi kalau nak buat misi-misi yang penting, dia tanya siapa yang tak pernah tinggal tahajud. So itu kualiti askar-askar yang ada dulu compared to sekarang. Jadi pada masa 1967 tu memang Liga Arab ataupun the Arabs memang kalah teruk dengan Israel. Jadi perang Oktober Ramadan ni, perang Ramadan pada tahun 1973 adalah perang usaha sama Syria dengan Mesir untuk merebut kembali semenanjung Sinai dan tanah tinggi Golan yang ditawan oleh Israel dalam perang 6 hari dalam tahun 1967. Why semenanjung Sinai ni is important? You must understand the map or the geography, kan? Kalau Sinai ni tak ditawan balik, Suez Canal tu very important to go. Kalau tidak, dia kena pergi round Africa, ya?
ada dia punya ni. Jadi dalam peperangan pada hari itu, pada masa itu, Israel kali ini outnumbered and mengalami kemusnahan yang begitu besar. Ramai tentera dia terbunuh dan ramai cedera, banyaklah So, pertama kalinya Israel menerima hakikat yang dia kalah dalam satu peperangan yang sebenar. Jadi apabila berlaku ini gambar-gambar yang kita tunjuk bahawa orang Israel kalah and artis punya impression pun menunjukkan kehebatan tentera-tentera Mesir. Jadi apabila berlaku begitu, straight away Amerika bersetuju untuk gencatan senjata. Jadi dia takut kemusnahan yang begitu banyak lagi berlaku kepada Israel, dan mereka membuat resolusi melalui PBB mengatakan kita buat gencatan senjata untuk buat masa ini. Tapi you see, kita tahu orang Israel ni memang banyak resolusi PBB yang telah diingkari. Ya, satunya PBB kata orang pelarian patut diberi peluang untuk balik ke negara mereka. Mana ada Israel bagi masuk? Tak bagi masuk. Ya, dia kata has to go back to the green zone, yang division yang dulu 77 dengan 23%. Tak buat juga. Kan sekarang 8%. Jadi banyaklah resolusi PBB ni yang memang tidak diindah pun oleh orang-orang Israel ni. Jadi Amerika ni memang tidak akan memihak kepada keputusan Majlis Keselamatan Security Council ataupun PBB jika dia akan melihat dia merugikan Israel. Kalau kita tengok sekarang ni Goldstone Report pun yang mereportkan apa yang berlaku pada peperangan baru ni, Operation Cast Lead tu, dia orang tak nak terima. So kadang-kadang kita pun sakit hati tengok kan, dia tak nak menipu. Sebab Amerika is actually tulang belakang kepada keselamatan Israel. Jadi as soon as dia dia buat gencatan senjata, telah dicabuli oleh orang-orang Israel sendiri. Dan terus bara ke terusan Suez. Sebab itu dia punya aim to get the terusan Suez. Walaupun Security Council dia keep on meeting, buat resolusi after resolusi, tapi sebenarnya bila Presiden Nixon at that time dia kata dia memberi tambahan wang sebanyak USD 2.2 bilion, barulah kita tahu sebenarnya dia orang buat gencatan senjata tu is just to stall the time, to buy time, so that dia orang boleh tambahkan dia punya kesenjataan untuk melawan balik orang-orang Arab ataupun Mesir dan orang-orang Mesir dan juga orang-orang Syria. Jadi apabila berlaku begitu, Saudi Arabia masuk campur, yang menyebabkan krisis minyak pada tahun 1973. You all pun tak beranak lagi kot. So you don't know all this story. Jadi apa yang Arab Saudi buat, dia tak ada buat banyak. Dia kurangkan dia punya petroleum 5% je sebulan ke United States. Itu pun dah went down into economic crisis. Jadi sebenarnya kalau kita cakap pasal embargo ataupun sanction ataupun boycott ni, ramai orang kat Malaysia ataupun kita sendiri pun kadang-kadang merasakan, alah, beli McDonald berapa ringgit, berapa pound, berapa euro je, takkanlah boleh gugat. Kalau ini boleh gugat, kalau dulu kartun gambar Nabi Muhammad SAW tu, kita the whole of the Muslim people boycott barang-barang Danish kan, macam nak lumpuh dia orang. So sebenarnya kalau each one of us bersatu untuk buat boycott ni, memang kata gugat. Tapi kalau each one of us kata, alah aku berapa sen, dan tidak akan berlakulah apa yang kesan yang kita nak. So each one of us must contribute in whatever small perspektif ataupun small way yang kita patut buat, kita dapat menggoncangkan mereka. Jadi itulah yang mengatakan bahawa walaupun kita buat sedikit, dia boleh mencetuskan krisis dan boleh mempunyai kekuatan untuk mencabar sebenarnya kuasa dunia. Jadi apabila
apabila orang Amerika tahu sebenarnya orang Mesir ni dia bukan nak fight sangat, dia all they want is just Semenanjung Sinai, itu je dia nak. Jadi apabila diketahui oleh pihak Amerika, dia orang pun mengambil umpan untuk berdamai dengan Israel. Jadi Presiden Sadat pada masa itu telah menyatakan persetujuannya untuk datang ke Baitul Maqdis dan mencari jalan perdamaian. Itulah titik poinnya mula-mula apabila berlakunya kalau dulu orang Arab dengan orang Israel it's always on confrontation, tapi pada masa ini dia Presiden Sadat telah mula bersetuju untuk peace talk dan buat perjalanan damai. Jadi kalau you tengok Sadat pada masa itu pergi ke Baitul Maqdis. Apabila dia pergi ke Baitul Maqdis, which is Jerusalem, dia menjadi satu isyarat bahawa itu adalah pengiktirafan kepada tertubuhnya negara haram Israel. Ya, walaupun kita nampak dia pergi je, tapi sebenarnya the message that he portrayed is actually dia iktiraf negara haram Israel tu. Pada masa itu Perdana Menteri Israel ialah Menachem Begin, dan dia pun mengambil peluang untuk memalukan Sadat. Dia mengatakan bahawa Baitul Maqdis tu ialah ibu kota negara Israel yang abadi, the eternal capital of Israel. Padahal Baitul Maqdis ni actually is a disputed area kan. Dia orang ambil west Baitul Maqdis, yang east Baitul Maqdis is still belonging to the Muslim. Tapi masa itu lagi dia dah cakap dah. Dia dah isytihar bahawa Baitul Maqdis tu belonging to Israel punya. Yeah? So tak kemana Sadat pada masa tu, tapi kena terima. Whereas as a result of this peace treaty, Sadat dengan Begin menerima Nobel Prize. Kalau you tahu Menachem Begin ni, in April ni banyak peristiwa-peristiwa berdarah berlaku di Palestin. Salah satunya adalah pada 9 hari bulan April 1948. Kisah Deir Yassin. Pernah dengar? Tak pernah dengar Deir Yassin ni adalah satu perkampungan di utara Gaza, utara Palestin, sorry. Jadi dia pada malam tu, orang Israel ni dia ada dua kumpulan ni, Haganah dengan Irgun. They are the something of this Israel. So apa yang dia buat, pada malam tu ada wedding. So dia kumpulkan semua orang yang pergi kat wedding tu. The Haganah, dia buat torture. Dia tak matikan orang-orang yang perkampungan tu. Orang yang baru kahwin, orang yang majlis kahwin, budak kecil. Dia tembak, hancur dia punya kepala. Ibu-ibu yang mengandung, dia bedah, buat cesarean section tanpa anesthesia. Keluarkan anak, budak-budak dia tembak depan mak dia. Dia tembak kanan, tembak lutut dia supaya dia tak boleh jalan. Bermacam-macam kekejaman yang dilakukan. Macam tadi you tengok kat Kosovo kan, dia tembak kepala, potong kepala, tinggal kopiah kat situ. That kind of thing lah dia buat. So dia tinggalkan begitu, dan ada seorang dia yang hidup disebabkan dia tertimbus ataupun tersembunyi di bawah mayat-mayat tu. Jadi dia boleh keluar dan menceritakan apa yang berlaku di Deir Yassin. Jadi Haganah tu buat torture, tinggalkan the bleeding victims. Irgun ni, masa tu Begin lah, dia ketua kepada Irgun ni. Masa tu dia muda, young boys kan. So dia pergi finish off. Mana-mana yang bergerak, tembak sampai mati. So dia cakap, without Deir Yassin, there won't be Israel. So apabila dia menakutkan atau melakukan kekejaman yang begitu teruk kepada satu kumpulan keluarga, satu perkampungan di Palestin, orang Palestin yang lain takut. So membuatkan mereka keluar dari Palestin. Itu sebabnya dia mengatakan tanpa Deir Yassin, tanpa pembunuhan di Deir Yassin, tidak akan tertubuhnya negara Israel. That was in 1948. Jadi kita duduk cakap pasal Holocaust. They have been doing a lot of Holocaust in Palestine, tapi tidak diberitahu. Ya? Dalam tahun April juga, 3 hingga 14 April di Jenin, ya, dekat West Bank,
Supalah something Israel ni, Zionist ni, dia kepung satu perkampungan di Jenin. Dalam Jenin tu perkampungan dia punya penduduk dalam 120,000. Dia kepung, tak boleh bagi masuk, dan sama juga dia buat pembunuhan dan sebagainya. Lepas tu dia tanam dia mass grave, and apabila British Red Cross datang, dia nampak pembunuhan. Tetapi sebab dalam 2 minggu yang dikepung tu tak apa dia buat, dan separuh tu dah ditanam dan sebagainya, Red Cross kata mati 100 orang saja. Sebab dia dah hapuskan semua benda-benda yang dia dah buat, tinggallah sikit-sikit je. Jadi kita actually sebenarnya orang Palestin ni telah dikhianati, telah dihancuri dan dikasari, dikejami, dibunuh dan macam-macam. Tapi the world is not made known of that. Ya? Jadi sekarang ni kita nampak ramai aktivis-aktivis yang datang daripada luar negara, ya, seperti Rachel Corrie. Tahu tak siapa Rachel Corrie? Aktivis yang pakai baju fluorescent lagi, merah lagi, pegang laut hela lagi. Pun dia lanyap. Itu aktivis daripada Amerika. Mak Saleh, non-Muslim, dia boleh lanyak dan hancurkan dia. Kan? Mati kan? Apakah pula orang Palestin yang memang dia nak hancurkan, memang dia nak ethnic cleansing kan? You can imagine what they do. Ini in white, dia ambil gambar kan, how the bulldozer tu bulldoze Rachel Corrie. So kalau dia boleh buat pada macam tu pada orang yang non-Muslim, orang luar, apatah lagi dia boleh buat kepada you cannot just imagine lah what they can do to the Palestinian people. Tu sebab they drive away so many, ya. Jadi how can this person menerima Nobel Prize of Peace? How can the world acknowledge him as a person who talk about peace? Cannot. Tapi maknanya the world just tutup mata sebelah aja apa yang Israel buat ni. Ya? Semua dia menutup mata saja. Jadi ini ya ucapan manager begini ya. Dia kata during the past many years effort for peace were made and many significant events took place. And the President of Arab Republic of Egypt expressed his readiness to come to Jerusalem, the eternal capital of Israel. Jadi selepas dia berjumpa manager bagi itu, berlakulah perjanjian Camp David dalam tahun 1978. Yakni rundingan antara Mesir dengan Israel ni yang dibroker oleh Amerika Syarikat. Ya, natijahnya apa? Dalam Camp David dalam tahun 1978 ni, Israel dapat 6 perkara. Satu, dia dapat pengiktirafan daripada musuh ketatnya dululah, Mesir. Sekarang Mesir dan negara-negara Arab telah mengiktiraf kewujudannya sebagai satu negara yang sah. Itu dia dapat. Dua, dia berakhirnya peperangan antara orang-orang Israel dengan orang Arab di sekeliling. So tak payah war dah. Dua. Ketiga, dia tak pulangkan Gaza tu balik kepada, sebab kalau dulu Gaza ni is under Mesir. So dia tak pulangkan. Dia still keep Gaza. Number 4, dia dapat free passage in the Suez Canal and Straits of Aqaba. Kalau you tengok di dalam map nanti kita tengok ya, dia punya Suez Canal tu terus pergi ke tempat dia, dan also Aqabah pun masuk ke Israel. Jadi very short distance. Nombor 4, they promise not to break this perjanjian. Dan nombor 5, start the negotiating process of having 2 states, Israel and Palestine. So itu dia dapat daripada semua ni 6 perkara. Ya. This is summarize again. Gaza tak kembali, Mesir iktiraf, Presiden Sadat akhirnya disebabkan oleh Camp David ni, dia dibunuh semasa National Parade ya, oleh Khalid Islambuli, dan barulah datangnya Mubarak naik ya. Tuan, masa tengah parading, Sadat dibunuh oleh Khalid Islambuli ya. Direct hit, assassinated. Jadi diorang merasakan bila ada Camp David ni akan menjadilah satu settlement antara Arab-Israeli konflik. Yes, these are all the
articles yang saya dah summarize tadi. Jadi you tengok tu the Gulf of Suez, boleh pergi ke situ, dan juga Gulf of Aqabah terus ke dia punya Israel at the tip tu. Jadi it is an important route to help with the trade and so on. And you know Singapore kan is one of dia punya main port and main ni juga. So kalau dia kena pergi melalui Afrika, jauh lah. Has to go through Aqabah ni, through Suez Canal ni. So dekat lah nak pergi Tel Aviv ke mana-mana. Okay, so this is all the camp ni lah. Apa yang Egypt dapat daripada Camp David ni? Dua perkara dia. Dia dapat Sinai balik, dan dia dapat 15 billion US dollar per year for 5 years into the injection of USD into Egyptian economy. So you know now lah mana Mubarak dapat duit banyak-banyak kan. It doesn't go to the people, it goes to the elite group of the Egyptian people, yeah? And of course lah, how much Israel dapat from this deal? Of course much more daripada yang 6 yang kita dapat tu. Dan juga Israel dimalukan di mata dunia tentang mengatakan bahawa Jerusalem is going to be the eternal capital for Israel. Jadi Moshe Dayan ni, ini pun zaman-zaman dulu lah, before you time, dia kata dia mesti ada this idea of Zionist expansion. Maknanya dia kata our forefathers has reached the frontiers which were recognized in the partition plan. Partition plan ni pada tahun 1948, di mana dia kata orang Israel boleh ambil 55%, orang Arab ambil 45% daripada negara Palestin. So kalau you lah tiba-tiba orang datang kata ambil Malaysia, 55% bagi kepada orang Singapura, 40% bagi untuk orang Malaysia, apa you rasa? Kan? Tentulah you will fight. But this is what they have done to those people. So itu sebab kita rasakan bahawa negara Israel ni ialah negara yang sebuah negara haram yang tak patut diwujud. Jadi dia kata, now the 6-day generation has managed to 6-day war tu, dia dah reach to Suez, Jordan and Golan Heights. Dia kata this is not the end. After the present ceasefire line, there will be new ones. They will extend beyond Jordan, perhaps to Lebanon and perhaps to Central Asia. So this is what they wish. So memang the expansion to make greater Israel ni is one of their wish. So memang dia ada dia punya kehendak untuk buat dia. So ini Jewish settlement in 1947. I'm repeating again, yang biru-biru tu is only 8%. So bila resolution in 1947, yang biru tu dia jadi 55% to Israel, yang hitam tu 45% untuk orang Palestin. So bila ada ni lagi besar, yang kuning tu jadi 77% dan orang Arab jadi 23%. And because of the Deir Yassin berlaku, 1 juta rakyat Palestin diusir keluar daripada Palestin. Ada yang disebabkan ketakutan, ada yang dirampas dan sebagainya. So 1 million people is being shut off, push out from their homeland. Kita tak buat big deal pun. And ada PBB yang mengatakan these people can return back if they want. Tapi berlaku ke benda tu? Walaupun PBB sudah membuat resolution tu, not even 1% has come back into Israel or into Palestine, we say. Not even 1% has come back because Israel tak bagi dia masuk. So kita tengok ya, daripada tahun 76 sampai 2000, lagi ramai pendatang daripada negara-negara US, Europe, lagi ramai yang datang untuk pergi ke tebing barat. Ini yang kita nak tengok, bahawa apabila you datang, kata pendatang dia buat rumah-rumah ni, sebenarnya kalau kita tengok pendatang penduduk haram ni, kita ingatkan rumah setinggan kat Malaysia tu, bukan rumah cepok-cepok.
rumah dia rumah besar. Dan kalau kita tengok rumah-rumah ni dah dibagi free. Dan setiap keluarga yang berpindah ni diberi about $300,000 to start off the life. So where does that money come from? Where does that money come from? Taxpayers money? It's from dia punya ni lah, Nestle. Bukan sahaja duit-duit tu untuk membeli senjata untuk membunuh rakyat Palestin, tetapi juga to support this settlement. Settlement haram yang dia letak di sekitar Baitul Maqdis dan juga di West Bank. Jadi settlement ni lah juga yang kita support kalau kita tidak boycott barang-barang mereka. So these are the settlement is all very good, Jewish settlement in the West Bank. Kan baru-baru ni Barack Obama kata dia buat settlement in the East Jerusalem. Kan West Jerusalem tu memang dia dah ambil, the East Jerusalem pun dia nak ambil juga. Dan Barack Obama kata you must stop the settlement, the new settlement of these 2,000 people. Continue juga. Walaupun Obama kata ke, siapa kata, dia buat juga without stopping. So this is Haram Al-Sharif tu kat situ. And yang biru tu is the new area yang dia buat untuk the settlement. So what they want to do is actually they want to kelilingi dengan settlement mereka. Jadi bukannya sahaja Haram Al-Sharif yang is in danger, tetapi juga dia ada beberapa churches and so on yang akan tergugat sama. So maknanya ini isu ini, the Holy City of Jerusalem, the Old City of Jerusalem ni bukan sahaja yang akan menggugat orang Islam, tetapi juga akan menggugat orang Kristian dan sebagainya. Because dia ada juga cathedral, holy sepulchre and so on and so forth. Ada juga dia punya kat situ. Jadi bukan hanya kita saja kalau kita nak cerita pun, issues of kemanusiaan juga. Makin banyak kalau kita tengok West Bank tu, dia punya settlement yang makin membiak. Jadi West Bank yang akan di area yang akan dijaga oleh Palestinian National Authority ni terpisah-pisah dan hanya account for 8% of the land. Jadi dengan perjanjian Oslo juga dah area dia terpisah-pisah. Dia juga membuatkan semua negara Arab, Jordan, Qatar, Tunisia, semuanya mengiktiraf Israel. So tak ada fight lagi anymore, Dan masing-masing membuat jalinan hubungan diplomatik dan juga kerjasama ekonomi dan sebagainya. Jadi masa depan Baitul Maqdis ni tidak disentuh langsung oleh mana-mana resolusi. Perjuangan rakyat Palestin ni adalah sah dan telah diiktirafkan oleh badan dunia dan masyarakat juga. Tapi kelemahan negara-negara Islam lah yang jadi penghalang kepada perjuangan pembebasan Palestin. Jadi masa kami pergi ke Gaza hari itu, kita tengok dekat jalan nak pergi ke Rafah tu banyak roadblock. Masa tu masih ada Mubarak, dia sekat every time kita nak pergi tengok pasport dan sebagainya. Kalau yang dia tak bagi pergi boleh kena return back dan sebagainya. So this is the Suez Canal that is so important yang untuk kapal-kapal lalu supaya dia tak payah girang ke Afrika tu. Ini Rafah border. Masa kami nak masuk tu memang alhamdulillah masa tu memang rezeki nak pergi masuk kat dia. Tak ada orang yang masuk dan yang di-allow untuk masuk pada masa itu adalah 8 orang. Kami berenang dengan 2 orang lagi reporter daripada France. That's all. Dan lain tu tak boleh masuk. So as I said lah, dekat Rafah border ni, because it is under Israel control, walaupun physically-nya adalah under Egypt, dia akan tapis siapa boleh masuk dan bila boleh masuk. At its own wings and fences lah. So ini bas Gaza dah bubuk betul, kita masuk ni, bawa masuk pergi ke Rafah. Jadi itulah maknanya kita mesti memetakan apa yang kita nak buat ni. Agama Islam adalah hanya masa depan, untuk masa depan. Kita mesti memetakan kita punya masa depan pribadi ni dengan masa depan Islam. Maknanya apa yang kita nak buat untuk diri kita ni mesti pastikan yang kita buat ni dengan Islam. Kalau kita tengok
Ustaz Fathiakan dia menyebut dalam bukunya Mazayakni ni, hidup kita adalah untuk Islam dan kita mesti yakin bahawa hanya dengan Islamlah kejayaan akan berlaku. Dengan lain-lain, dengan PBB kita tak boleh harap. Ya, kita dah tengok daripada historinya tidak boleh diharap. Dan kalau mengikut Imam Hasan al-Banna yang mengatakan bahawa kebangkitan Islam, kejayaan Islam adalah seterang mentari pagi. Maknanya for sure, sebab Allah telah menjanjikan bahawa hanya Islam akan berjaya nanti. Jadi walau you masuk ke, you tak naik ke, you they will be fighting on. Ya? Jadi kita merasakan bahawa macam inilah you are going to be doctors, umat ni memang sakit. Bagaimana tubuh tu sakit. Jadi nak sembuh ni, kita kena carilah ubat bagaimana nak menyembuhkan tubuh. Ya? Dan Syekh Yasin menyebut kita tidak akan membuat keputusan berdasarkan kelemahan kita hari ini, tetapi sebaliknya kita akan menyerahkan masa depan Palestin kepada generasi yang akan datang yang akan mempunyai kekuatan. Jadi generasi yang akan datang ni kita-kita lah yang mesti meninggikan kekuatan kita untuk memastikan kejayaan kepada isu Palestin. Jadi ini beberapa hadis-hadis yang Rasulullah telah fokus untuk kejayaan di Palestin. Hadis Rasulullah kepada Shaddad bin Aus. Shaddad ni masa tu belum lagi Palestin jatuh kepada dalam tangan Islam. You tahu Palestin hanya jatuh pada tangan Islam pada zaman Umar Al-Khattab kan. So maknanya it's about 5 years after Rasulullah wafat. Tapi Rasulullah dah ada vision bahawa dia kata Syam akan dibebaskan dan Baitul Maqdis akan dibebaskan. Di sana kamu, Shaddad dan anak pinak kamu akan menjadi imam jika Allah mengizinkan. So maknanya di sini daripada hadis ni kita boleh mengatakan bahawa Rasulullah dia ada vision dan dia telah bagi tugasan siapa yang jadi imam. Jadi bagi kita pun mesti ada vision dan mesti ada strategi macam mana nak achieve vision. Ya? Dan memang Shaddad bin Aus ni dikebumikan di tanah Kubur Ar-Rahmah di Baitul Maqdis. Benarlah apabila Palestin jatuh balik kepada tangan orang Islam, Shaddad inilah yang menjadi imam pertama sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Juga dia kata ada hadis Rasulullah SAW kepada Auf bin Malik pada tahun 9 Hijrah dalam perang Tabuk. Kita tengok banyak ya dalam sirah Rasulullah SAW. Rasulullah ada memberi berita-berita bergembira yang future apabila nak jadi apa ni pada masa kritikal. Kan kita tahu perang Tabuk ni adalah perang yang amat sulit sebab pada masa tu kan panas, jauh nak pergi, ramai yang tak pergi kerana takutkan kepada kesusahan dan sebagainya. Pada masa itu Rasulullah bagi tahu kepada Auf bin Malik ni, dia kata ada 6 perkara yang berlaku daripada sekarang sampai kiamat. Pertamanya kewafatanku, keduanya pembukaan Baitul Maqdis. So dia telah menceritakan apa yang akan berlaku. Jadi sahabat-sahabat akan bekerja strategi, plan untuk dapat apa yang disebut. Adalah beberapa perkara lagi. Supaya juga macam Muhammad Al-Fatih kan, bagaimana dia membuka Konstantinopel. Sebab Rasulullah dah beri gambaran yang satu hari Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Jadi it only happens about 800 years after that. Okay? So kita kena ada vision dan Islam insya-Allah akan kembali gemilang sebagaimana yang Allah telah berjanji, dan Palestin pasti akan jatuh kepada tangan Islam. Whether you join or you don't join, perjuangan itu akan berterusan. Jadi kalau you don't join, kejayaan tu Allah beri, romponglah kita, babai. Sumpah juga kalau kita tengok di medan Tahrir, ya, perjuangan Ikhwan Muslimun pada berapa puluh tahun dah, tak 80 tahun. Ya, kalau you rasa lambatnya, tak dapat lagi ni, bila nak dapat kejayaan? Ya, sebab Allah menjanjikan kejayaan. Bila dia nak beri tu, we don't know. Our task is only to work. So kalau kejayaan tu diberi pada masa tu and then you decide not to join, rugilah kita. Ya?
Begitu juga dia mewakafkan Al-Khalil pada Tamim bin Awas Ad-Dari, penduduk Baitul Maqdis yang pertama masuk Islam. Tahu tak siapa Tamim bin Awas Ad-Dari? Tahu tak? Ya, ada hadis yang mengatakan bahawa dia ni lari daripada Nabi Muhammad SAW, dan dia lari, dia naik kapal, dia terdampar kat satu pulau dan dia berjumpa dengan Dajjal. Kan? Orang yang buruk ni, kata siapa kau? Lepas tu cari jumpa akulah Dajjal dan sebagainya, dan Dajjal tu tanya dia beberapa perkara yang menunjukkan kiamat dah dekat. Kan? Jadi dia wakaf tanah Hebron ni pada Tamim, dan Imam Ghazali menghukumkan kafir siapa yang mempersoal wasiat ini, ya? Dan juga kalau kita kata ketua hakim British pun memperakui tanah wakaf ini. Jadi inilah dia di mana Tamim dikebumikan di Jibril. Jadi hadis yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais mengenai Dajjal dan Laut Tiberia, ini hadis Muslim, panjang lah, itu carilah tengok ceritanya, ya. Dajjal bertanya, apabila air laut Tiberia surut, maka itulah masa itu. Jadi mana laut Tiberia? Tuan, Lake Tiberias dengan antara kolam Dead Sea kat bawah tu kan. Lepas tu ada lagi satu kat atas, kecil je. Nampak tak? Ha? Yang Dead Sea tu kan kita tahu air paling masin. Paling masin pula. Paling masin. So bila dia, kalau kita duduk dia terapuk-rapuk. So Dead Sea ni memang tak boleh minum. Ya? You boleh buatlah rawatan kulit dan sebagainya. So the only fresh water that you can get is actually from Lake Tiberia. Yeah, very important yang kuatkan the Jordan Valley ni very subur. Dah So ini dia punya, kalau in English dia panggil apa? Sea of Galilee. Yeah. Jadi betul ke laut Tiberia sudah surut? So kita tengok daripada Reuters punya laporan in August 2001. Dia mengatakan kekeringan air laut ini di Israel memerlukan mukjizat untuk dipulihkan. Memang telah dilakukan kajian bahawa air di laut Tiberia ni memang jatuh, ya, lebih rendah daripada paras bahaya yang ditetapkan. So this is happening. Ya, kita kena percaya, yakin bahawa janji-janji Allah itu betul, dan juga prediction yang akan berlaku. Itu yakin 100%. Dia tak boleh tak boleh. Kena yakin 100%, barulah kita boleh move forward dan berjuang disebabkan atas kepercayaan. Kalau misalkan kita kata, boleh ke kita ni tak ada senapang, tengoklah orang Gaza hantar roket, kan, kecil dia, yang boleh pun tak mati pun orang, dia hantar roket, boom, kali habis semua tempat rosak, manusia pun mati, hantar pun boleh ke? Kalau kita ada rasa was-was itu, susahlah. Macam mana? Tak ada kepercayaan dan tak ada belief dan kejayaan satu hari akan jatuh ke tangan umat Islam. Ya? Jihad di Baitul Maqdis ni, kitab Musnad Imam Ahmad berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan sentiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. Mereka mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka tidak dikoyangkan oleh orang yang menyalahi mereka, melainkan mereka mendapat penderitaan. Demikianlah keadaan mereka hingga datang pertolongan Allah, mereka tidak rumah. Dan sahabat tanya, mana orang-orang yang macam ni yang akan berjuang tak kira dapat penderitaan apa, sampailah pertolongan Allah akan turun. Kata mereka berada di Baitul Maqdis. So kita tengok sekarang apa yang berlaku di Gaza. Begitulah Gaza dan juga di West Bank. Begitulah mereka berjuang, tak kira macam-macam penderitaan, macam-macam dibuat oleh orang Israel, tak goyang juga. Perjuangan tetap berlaku. Okay? Dan saya tengok orang baru land convoy baru balik baru-baru ni menceritakan bahawa di surau-surau di Gaza penuh dengan budak-budak dan remaja-remaja yang hafal Quran. Dan disebabkan di sana ialah tanah yang begitu barakah. Kalau dekat Malaysia berapa tahun nak hafal Quran?
2 tahun, 3 tahun. Di Gaza 4 bulan. Sebab orang yang nak menganggotai Hamas mesti hafaz Quran, mesti jadi hufaz. Jadi kalau you all kita ni bukan hafiz, tak boleh lah, tak layak untuk menjadi anggota Hamas. Ya? Qasam, Brigade Qasam. Bukan Hamas je, sorry. Nak jadi dia punya pejuang tu, you must hafaz Quran. Sekarang kita tengok kriteria yang telah dibuat ialah bukan lagi kriteria duniawi. Ya? Dia mesti balik kepada yang asas. Back to basic. Ya? Jadi di sini Ibn Taymiyah menyatakan tentang kemuliaan Palestin. Sebetulnya. Jadi apa yang kita boleh buat? Ya? Kita sendiri ni kita buat apa? Sebenarnya kalau kita tolong orang Palestin tu sebenarnya kita bukan tolong dia pun, kita tolong diri kita sendiri. Ya? Sebagaimana burung pipit dalam cerita Nabi Ibrahim. Tahu tak cerita dia? Tak yang cerita? Cerita. Kan Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat besar kan? Allah akan tolong. Allah tolong pun sejukkan api tu. Dan burung pipit ni ambil air dalam mulut dia yang kecil tu, try to pour water over that big flame of fire. And then burung enggang ke apa cakap, bodohlah usaha kau ni, manalah dengan air sikit tu nak padam api. Whether dia buat ke dia tak buat pun, Allah akan menolong untuk menyejukkan api tu. Apa burung pipit tu cakap? At least aku buat something. Kau buat pun kan? At least I'm doing something. Jadi apabila ditanya Allah, aku ada jawapan. Maknanya aku memberi saham at whatever kemampuan yang aku ada. Itu je kemampuan mulut dia. Dia nak buat besar 1 galen macam mana? Yang mulut dia kecil kan? Jadi gitulah kita ni. Apa kemampuan yang kita ada yang boleh menolong diri kita untuk sebenarnya untuk perjuangan di Palestin. Kita kena tanya diri kita sendiri lah. Kalau kita nak bagi duit ke, nak bagi masa ke, nak bagi idea ke, nak bagi idea ke, itu contribution. Ya? Nak bagi idea tu macam mana? Cakap macam ni lah. Ya? Keduanya kita memastikan kita jalani hidup Islam sebagai adil dan suci. Kamil wa syamil. Sempurna lagi menyeluruh. Sebab apa? Bila kita tanya orang Palestin, what can we do for you? Dia kata, for you, islahkan diri kamu, islahkan keluarga kamu, islahkan masyarakat kamu. Jadi kalau kamu buat macam tu, you are helping us. Ada satu cerita saya baca, pejuang Al-Qassam ni berikitkan dia punya bos. Apa pasal kita tak boleh hancurkan dia Israel ni? Bukan kita tak boleh buat, kita boleh buat. Not yet, dia kata. Not yet, because outside there is not ready. So dia mempertahankan sahaja. Dia boleh nak hancurkan, boleh. Tapi dia are just hanging on. Sebab kalau dia punya kejayaan berlaku pada masa ni, dia tidak akan kekal dan tak boleh bertahan lama. Disebabkan kita ni lah. Dunia luar ni tidak islahkan diri kita. Macam mana nak menolong dia? Actually sebelum tu kita nak cerita pasal kesan pergolakan di Egypt dan sebagainya ni. Sebenarnya ada dua benda yang boleh berlaku. Satunya, Egypt will open the Rafah border, and then all the keperluan Gaza akan dapat disalurkan. Itu satu. Tapi yang lebih more importantnya, Israel dia tengah plan, dia panggil scorching summer. Kalau dulu operation Kaslet, sekarang ni operation scorching summer. Dia dah start kan bunuh-bunuh dan sebagainya. Because they think the Arabs are all busy trying to make themselves independent or liberate themselves. So Arabs are weak at the moment. Masing-masing tengah nak sibukkan diri masing-masing. Masa inilah kita boleh hentam Gaza. Dan dia telah buat beberapa serangan-serangan, dan juga dia ada buat pembunuhan. Kalau you tahu apa nama aktivis tu, Artirion dia.
Kena tengok my notes sekejap. Kalau you baca lah cerita Vittorio Arrigoni. Dia seorang peace activist yang banyak menceritakan tentang suffering in Gaza. Very prolific writer. Dia telah dibunuh di Gaza. Dan dia orang kata orang Al-Qaeda bunuh. Sebenarnya bila saya baca artikel written by Lauren Bush. Kenal siapa Lauren Bush? Lauren Bush ni sister-in-law kepada bukan Bush, apa nama? Blair. Tony Blair yang dah masuk Islam. Kan? Dia masuk Islam dan dia also one of the activists for the fighting for the Palestinian. Dia tulis, dia kata she doesn't think, because dia kenal Vito ni. Dia kata Israel terasa tergugat dengan the writings of this Vito, and then mungkin dia guna collaborators. Jenayah apa? Collaborators ni apa? Tali barut yang membuatkan pembunuhan begitu kejam. Satunya akan membuat satu excuse bagi Israel mengatakan ada security issues di Gaza. So dia kena masuk. Faham tak? Nampak tak? Dan keduanya dia nak menakut-nakutkan aktivis-aktivis yang lain supaya jangan datang tolong orang Gaza. So ada dua sebab tu begitu. Itu dia punya analisis lah. Tapi disebabkan matinya Vito ni, mak dia kata dia akan join the flotilla yang akan datang in June. Because dia nak jumpa, dia kata, dengan orang-orang yang Vito dia sayang sangat and always talk about these Palestinian people. So mak dia nak join. Dan instead of dia takut, dia nak takutkan aktivis, lagi ramai aktivis yang akan join the flotilla untuk break the siege for Gaza. So itulah kadang-kadang dia rasa dia buat dah betul, it can be backfire. Macam Mavi case ini, Mavi Marmara kan, how it actually backfires and buka tembelang orang Israel. Dan kalau kita tengok dekat land convoy tu, ada beberapa orang yang terkesan dengan orang Salih lah yang tak ada belief dan sebagainya, yang terkesan dengan perkara-perkara yang berlaku di Gaza. Sebab sekarang media dah open. Salah seorang daripadanya ialah, nama dia Tim. Tim ni is a lawyer in USA. Dia terkesan bila dia baca ada seorang budak umur 9 tahun, dia dipenjara di Israel punya penjara. Sebab apa? Dia punya mistake is to throw stone at the wall. Kan dia bina apa? Wall tu. Tembok tu, tembok yang separate dia orang tu, dia lempar batu kat situ. So kena tangkap, kena gali, kena bawa pergi mahkamah di Israel. Cakap dalam bahasa Israel, budak tu tak tahu apa. So kena masuk penjara, tak tahu bila nak dikeluarkan. Jadi kes macam ni dah terkeluar dan orang terkesan. Sumpah juga dengan Jim ni, Jim seorang lagi, Tony ke nama, orang Ireland. Dia terkesan dengan cerita Muhammad Durrah. Kan, Muhammad Durrah yang kena bunuh tu, ayah dia try to protect, ayah dia mati, Muhammad Durrah selamat. So bila dia terkesan ni tu, dia ni back boxer tapi unemployed. So dia dengan usaha dia cari donation, dia dapat 3 van hantar ke Gaza dalam land convoy. So begitulah, maknanya ramai orang-orang yang terkesan dengan perkara-perkara yang berlaku disebabkan dulu mungkin media tak berapa memberitahu apa yang berlaku. Sekarang ni masing-masing memberitahu berapa kejam dan berapa teruknya orang-orang di Gaza tu, di Gaza, di West Bank dan sebagainya. Jadi itulah ya. Dan kita as Asyik again, kita mesti meyakini kemenangan tu. Whether you join or you don't join, kemenangan akan datang. So is it better for us not to join? Of course it's better for us to join, kan? I remember lagi masa dulu Anwar Ibrahim used to say, you don't want to say the people who say bye-bye, you want to be on the plane together, going for the destination. Kita tak nak jadi orang kat bawah yang bye-bye, tak nak, kan? You want to be on the plane. Kita boleh buat boycott barang-barang seperti yang dah kita tengok dah dekat bookmark tu kan, Nestle, L'Oreal, Coke, McDonald. Ya? Nestle ni susah. Siapa yang suka Milo, Coffee, Nescafe. Tapi we try our very best.
As I said, jangan kita merasakan alah kecil. Kecil ingat burung pipit, ya? Dan kita sokong dengan harta kita, fikiran kita, masa kita, jiwa kita, doa kita, ya? Semualah, ya, sebarkan mak luar. Dan kita sokong projek-projek Aqsa Sharif. Nak sambung ke ni? Sambung. Projek Aqsa Sharif. Sambungnya. Aqsa Sharif mempunyai beberapa projek untuk tahun ini, ya. Tahun ini. Satunya ialah projek kilang roti di Gaza. Okey, masa land convoy kami tu pergi ke Gaza, dia tengok satu apa saja dia macam ni. Aduh. Mana macam tu? Dia pergi satu kilang roti, tapi nak dibesarkan sebab orang Gaza makan roti. Jadi dia nak dibesarkan. Satunya boleh supply the basic food to them. Duanya, dia boleh bagi peluang pekerjaan kepada orang-orang di Gaza. So buat budgeting and so on, we need about 650,000. Tapi bila pengurusi kita Ustaz Hassan yang disayangi pergi ke Turki berjumpa dengan dia minta kalau boleh kita buat kilang yang lebih besar. 5 minit. Kilang yang lebih besar yang supply roti kepada 3 benda. Satu, kita supply free of charge kepada orang yang miskin. 2, kita jual roti itu kepada orang yang biasa-biasa at cost. Ketiga, kalau ada orang yang tu kaya sikit, kita buat sedikit profit. Tapi this project needs about 1.8 million ringgit. So kita merasakan kita tak sanggup 1.8 million. Buatlah satu projek yang kita rasa kita boleh capai. So that's why kita still stick at 650,000 ringgit. At the moment kita dah hantar about half of the money. 200 dah pergi hari tu. Orang Amir, Korea and Jepun dah hantar 65,000, and I know these people you all in Czechoslovakia also wants to contribute to our project of roti, ya. Kita ada projek roti, kita ada projek back to school, projek pembangunan sosioekonomi, projek keluarga miskin, projek anak yatim. Ini roti, ya, di Beit Lahia. So kita nak 630,000. Actually kita 3 months dah up dah, ya. So hari tu President of Islamic Society of Jabalia, apa nama dia? Tak ingat dah. Ibrahim ke? Abdul Rahim. Kita dah hantar 250,000, quarter million. Ini mock checknya to President, to Chairman Ustaz Hassan, Ustaz Hassanuddin, Presiden Ikram, Dr. Hafizi, our BOT, ya. Ini projek back to school ni bukan bagi beg sekolah je, tapi bagi buku, bagi alat tulis, bagi pelajar, bagi baju dan sebagainya. So this project is also a nice project. Will be starting in September. Because dia orang akan pergi sekolah bulan September, so kita dah nak start collect in June duit tu, ya. Supaya duit tu dah ada by September. Pembangunan sosioekonomi, anak yatim kita ada ni, dan juga tabung miskin. Tabung miskin ni nak cakap sikit lah, ya. Tabung miskin ni sebab anak-anak orang Palestin ramai-ramai. Sebab apa kita panggil tabung miskin? Satunya the breadwinner, selalunya orang lelaki lah, either syahid ataupun kena tangkap dalam penjara. Dan kita tak tahu penjara Israel ni berapa tahun. So no news, whether mati ke, kena apa ke, berapa lama kita tak tahu. Jadi untuk bantu keluarga-keluarga ni, selalunya antara satu keluarga tu need about 50 to 80 unit depending on how many children. Jadi tak ada orang lah berani nak ambil terlalu besar kan, dan nak sponsor. Jadi kita break into little units. Satu unit RM35. RM35 berapa euro? Bagi 5 lah, 7 euro, 7-8 euro per month. Jadi kalau you tak sanggup lah nak ambil 50 unit, ambil 1 unit pun tak apa. Ataupun 8 euro tu pun susah lah. Satu grup ke, satu tempat duduk ke, satu usrah ke, 1 euro seorang cukup lah sebagai burung pipit for a start.
because you are student. But maybe if you have more money, sebab kadang-kadang kalau kita beli kasut pun 30 euro kot. Betul tak? Shampoo. Maknanya you have to be realistic ya. Kadang-kadang kita tu nak keluar banyak lah, tapi kita beli baju, kita beli apa-apalah ya. Handphone cover. Kalau kat Malaysia tu apa, sports ring lah, tak tahulah. Benda-benda yang question mark dia punya tu ya. Okay, so gitu je lah kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.